Okay. Para tuan-tuan, kita tengok Forex Factory sebelum kita pergi ke indeks dolar dan juga sebelum tu currency stream meter, okay? Right, untuk indeks dolar, untuk scanner pada malam ni, kita dapat lihat pelemahan pada dolar. Euro USD naik sebanyak 1.28%. GU naik sebanyak 0.51%. UJ turun sebanyak negatif 1.06%. Manakala USHF turun sebanyak negatif 0.5%. Untuk UCAP pula boleh katakan turun, tapi kalau ikutkan kita punya scanner ni dia macam sideways lah. Sideways, tapi insyaAllah mungkin dia sideways. Nak kata sideways macam mana. Mungkin dia naik, mungkin dia turun lah, tapi gaya dia macam sideways lah. Untuk AUD USD dia sideways tapi menunjukkan lemah juga lah USD dolar ni. 0.26%. Untuk NZD USD boleh kata sideways juga dengan pergerakan dia menunjukkan pelemahan pada dolar US dolar 0.14%. GJ dia kali ni dia berlawan arah daripada UJ GU. Okey, berlawan arah pada GU dengan kekuatan pada JPY. So kita boleh kata pada malam ni JPY pair adalah strong berbanding dengan USD. Ini mungkin disebabkan oleh gold yang orang kata terjun teruk. So orang pakai buy JPY. Ini adalah fundamental untuk fundamental punya ni lah, pergerakan untuk gold. Kerana gold turun, JPY akan strong. JPY turun lah. Right, untuk berita terkini pukul 12. Mana ada pukul 12 Okey, untuk Eropah pula Mac 27 pada hari Ahad lepas ada perubahan daylight time saving, jadi jam akan jadi sejam awal lah trading daripada musim winter kepada musim summer, musim panas. Semalam ada satu big impact news untuk GBP, BOE Government Barely Speak. Okay, governor. Hari ni Gubernurnya. ni 4.30 petang ada audit annual budget release. Pukul 10 malam tadi ada news untuk US dollar, dan apa khabar bacaan dia mesti saya jangka lemah TVS sebab tu dia terbang. Tapi kuat TVS. Jadi kuat. Walaupun kuat tapi tengok currency dia terbang tu kan. Macam kau. Mungkin ada news di sebalik ni lah, walaupun bacaan baik untuk US dollar tapi mungkin ada faktor-faktor lain. Walaupun ni big impact news. Mungkin big impact ni dia effect dalam berapa minit biasanya. Lepas berapa minit tu dia akan kembali ke pergerakan asal saja lah. Ini dari segi fundamental lah. Esok hati-hati kepada US dollar trader. 8 suku malam ada ADP non-farm employment change, yang mana bacaan dia dijangka fokus dia lebih kurang daripada yang bulan lepas. Okay, kurang sebanyak 20,000. Maksudnya ada orang tak dapat kerja, tak kurang apa kan, dia claim benefit untuk tidak bekerja. Sebanyak 20,000 orang. Jadi dia kemungkinan USD boleh lemah disebabkan oleh bacaan pada esok hari 8 suku malam. Dan 8.30 malam pula ada medium impact news USD, berhati-hati juga. Dan 10.30 malam esok ada crude oil inventories untuk peminat WTI. Hari Khamis 1 pagi ada FOMC, dan sepanjang hari ada OPEC, maksudnya pasal minyak. Okay, siapa yang trade minyak hati-hati pada hari Khamis kerana ada OPEC JMMC meeting. Dan 8.30 malam ada high impact news, berita untuk Canadian dollar dan US dollar. So siapa yang trader berhati-hati, dan ada position yang open pada UCAD ataupun pair yang melibatkan USD dan juga CAD, pastikan dah untung tabii, dan kalau yang mungkin loss tu mungkin nak jaga money management lah. Okay, sebabkan dua big impact news untuk Canadian dollar dijangka positif lah pertumbuhan GDP dia sebanyak 0.2%. Data actual kita tak pasti lagi. Untuk US dollar, core PCE index dijangka berkurang. Jadi kalau ikut teori lah CFF. Orang kata teori. So teori, kalau baca forecast ni betul, UCAP akan turun lagi disebabkan oleh Canadian dollar yang strong.
dan juga USD yang lemah disebabkan oleh bacaan forecast. Tapi forecast tuan-tuan ni jangan percaya bulat. Nama dia pun forecast. Tengok actual data baru kita trade. Tuan ada price ikut price action lah yang terdekat lah. Employment claim pula pada akan dihebahkan pada 8.30 malam esok dan dijangka bertambah. Okey. Ini berita tak baik untuk US dollar trader. 9.30 malam ada media impact news Chicago PMI. Hari Jumaat, walaupun hari Jumaat sebelum ni kita relax, tapi pada kali ni kita kena berhati-hati disebabkan oleh minggu pertama untuk hari bulan keempat. So apabila minggu pertama hari Jumaat, tuan-tuan set dalam kepala otak ada NFP. So NFP ni memang dia akan memberi impact besar pada gold. Jadi ada kadang-kadang tu pergerakan ni dia akan menyebabkan pergerakan selama sebulan. Tuan-tuan boleh berhati-hati, tengok news macam mana. Dan dijangka non-farm employment change berkurang daripada 678k hingga ke 485k. Ini pengurangannya sangat drastik bagi saya. Bagi CFF drastik ke tak? Saya sama je juga Sama juga. Sebenarnya high impact news untuk US dollar, unemployment rate jangka berkurang. Tapi kita tumpukan bacaan NFP. 10 malam ada ISM Manufacturing PMI, dijangkakan bagus untuk dolar. Betul ke tak? Tuan-tuan kena tunggu hari Jumaat ni. Hati-hati kita terima awal. Alright, jadi CFF saya pass ke CFF untuk tengok currency strength meter. Alright, terima kasih untuk Forex Vectora. Bayar sektor. Forex Vectora sebenarnya. Vectora. Okey, untuk Pak Ui. Okey, saya akan sharekan skrin untuk Finbiz tuan-tuan. Finbiz ni kita akan lihat untuk yang baru currency strength Ui. Strength meter. Okey, tapi currency strength ni menunjukkan pair mana yang cantik tuan-tuan dan pair mana yang perlu tuan-tuan berhati-hati. Combine dua sekali Okey, jadi tuan-tuan boleh buka dekat finviz.com/forex.ash. Kita telik kat forex ni lah kalau tuan-tuan nak trading Bitcoin ataupun PPR ke apa, crypto punya duit. Tuan-tuan kena klik dekat sini. Okey, dia ada untuk pair yang menarik. Strength pair tu lah tuan-tuan boleh lihat strength. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat dekat sini, kita tak nampak pun negative persen langsung nampak. Yang kita nampak hanyalah hijau hijau cerah, hijau gelap dan gelap. Yes. Okey. So JPY tu jangan JPY berada di depan. Oh, saya baru cakap jangan berada di depan, dia ubah tu nombor 2. Masin mulutlah, masin sungguh. Okey. Tunggu ubah. Okey, jadi kita boleh lihat JPY dengan euro lah kita sebut juga berada di depan sekali untuk strength, kekuatan yang terkuat currency sekarang ni, diikuti oleh GBP 0.49%, NZD 0.30, CHF 0.21, AUD akan ikut NZD, AUD 0.12%, CAD 0.7%, USD 0%. Dia berada di last pun cantik tuan-tuan sebenarnya sebab tak ada langsung negatif. Kita lihat dekat sini lah. Okay, cuma kita kena tengok perbezaan juga, persen itu agak tinggi. So dia akan ada perbezaan macam mana pun sebenarnya. Alright, untuk Euro USD. Tuan-tuan boleh lihat Euro menunjukkan kekuatan dengan satu batang candle tapau habis candle sebelum ni. Okey, sangat kuat Euro sangat kuat disebabkan oleh USD, pelemahan pada USD. Dan sekarang body dia sudah sampai ke level resistance ataupun area supply demand yang cantik. Okey. So, tuan-tuan boleh tengok jadi keadaan sekarang untuk dia patah balik tu ada tuan-tuan, ada, dan juga untuk dia naik pun ada juga. Kalau dia boleh break level 1.111, lebih kurangnya tu, maka dia akan naik untuk test level 1.13. Tapi kalau dia tak boleh break level yang berada sekarang ni, okey, dan dia membuat satu echo yang reject yang sangat panjang maka dia akan tunggu untuk test semula. Okey,
Macam mana pun kena tengok carta. GBP USD. So, kita lihat GBP, penguatan pada GBP sebanyak positif 0.54%. Kuat dia sebenarnya. Tetapi tuan-tuan kena perhatikan candle sebelah. Bullish candle yang terbentuk sekarang ni adalah candle bearish yang sangat kuat dan besar. Kuatan untuk dia nak break candle tu adalah sangat-sangat susah. Tapi tidak mustahil. Dan dia boleh naik lagi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok area supply demand tu. Dia boleh sampai 1.34 kalau dia break level sekarang ni, insyaAllah. Yakinnya kamu, confidentnya kamu. Yakinnya kamu. Okay. Jadi, USD JPY ini pair kena hati-hati. Okay. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? JPY tadi kita tengok dekat chart dia kan. Dia punya pair JPY ni berada nombor 1, nombor 2 macam tu. Dia kuat sekarang ni. USD dia antara yang paling lemah lah kalau kita tengok dekat pair tu kan. Pair UI. So insyaAllah. Dia pakai gelap lah. Okay. So kita tengok ada satu candle bullish besar sebelum dia. Sekarang ni besar macam mana. So utara sikit. Macam mana dia utara tolong komen Okay. Lepas tu dia ada rejection. Menunjukkan dia nak turun. Dia nak test level 122 tu. Level yang cantik juga tu. Kan. Jadi kalau dia break level tu. Dia kena kapit dia boleh turun ke 118. Kalau dia break lah. Kalau dia masih kuat lah, JPY masih mengekang. Kalau USD mengubah jadi kuat, dia akan naik lagi lah. Macam tu lah. Tapi nampak sekarang kekuatan USD agak melemah sebenarnya. Jadi untuk PPL nak cross dia adalah tinggi lah. Okay. WTI So kita lihat WTI. Minyak melemah betul ni. Sebab ada berita tadi. Jadi lemah minyak ni tuan-tuan kena fikir satu lah. Lemah minyak dia tak akan lemah sangat pun. Dia akan sampai level paling musuh pun 90 betul sebab. Lepas tu dia akan continue balik naik. Maka kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan boleh tarik trendline. Dia susah nak break trendline tu tuan-tuan sebenarnya minyak ni. Minyak selalunya naik. Confidentnya kamu sebenarnya. Confidentnya kamu. Yakinnya kamu. Okay. So, tu based on history lah. So, tuan-tuan kena matching kan. Dan pada saya masih lagi boleh jadi tetap buy lah. Tapi kena tunggu dia ada rejection dekat. Bahagian trendline nombor bawah tu lah. UCAT negatif 0.06%. Ini pair yang agak bahaya. Sebab dia kekuatan dia seimbang, setara orang kata. Kekuatan UI ni kena berhati-hati. Tapi kekuatan dia untuk naik tu lebih tinggi berbanding nak turun Sebab dia berada di area high volume area. Dan di atas itu ada area resistance yang belum lagi ditest. Kekuatan untuk naik lebih kuat pada saya berbanding kekuatan untuk turun. Confidentnya kamu kan. Jadi negatif 0.22%. Okay. So ini tuan-tuan kena tengok. Okay. CHF sekarang USD memang melemah. So CHF pun mengorak langkah untuk turun. Okay. Bila turun tu dia akan sampai area supply demand. Okay. Ataupun panggil area swap zone. Maka keadaan untuk melantun tu tinggi. Melantun tinggi. Dan ada candle kapit itu candle support yang sangat kuat tu. Keadaan untuk melantun tu adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. AUD USD positif 0.08%. Tak ada buat tahu lah ni mana keadaan consolidate agak berbahaya untuk trading. Gold. Kita lihat gold mengalami pelemahan. Dia boleh turun lagi tu. Kalau di segi perniagaan saya 1850 dia boleh sampai lagi. Sebelum dia nak naik tu dia nak cari buyers dulu tu. NZD USD positif 0.30%. So kita lihat dekat sini NZD pun dia nak naik tapi candle sebelah dia tu candle besar tuan-tuan. Candle bearish yang kuat tuan-tuan. Jadi dia agak sukar juga untuk naik tetapi boleh. Dia juga masih boleh turun Tuan-tuan tarik trendline masih boleh turun lagi sedikit dan saja lagi lah. Sebelum dia nak meneruskan kenaikan Kalau dia break trendline tu maka dia akan turun. Euro GBP positif 0.73%, sangat kuat memihak pada euro. Euro menandakan euro berada di kedudukan pertama dan kedua atau kedua. Pertama sekarang ni nampak. Pertama jadi nampak dia naik dia dua batang dia besar tuan-tuan, tapi sekarang ni dia berada di kawasan resisten yang sangat kuat. Okey, dan keadaan dia untuk naik pun agak membimbangkan. Kemudian kemungkinan untuk dia nak test dulu untuk cari buyer untuk nak turun balik dulu adalah sangat tinggi. Okey, macam mana pun kena tengok graf juga. Kalau dia break level 100%, maka insya-Allah dia boleh sampai lagi tinggi. GJ negatif 0.63%. Yalah sebab JPY dia nombor 1 nombor 2 kan. Tetapi tuan-tuan kena faham
di situ ada beberapa banyak candle kapit yang perlu diharungi. Tapi kalau segi apa kita lihat ada satu rejection yang sangat kuat, echo sebelah dia tu tunjukkan kekuatan untuk turun tu adalah lagi tinggi berbanding dia nak naik. Untuk dia nak test area swap zone di area 158. Bitcoin alhamdulillah Bitcoin meneruskan ke dia terbang terbang tak sempat nak beli. Dia dah terbang. Okay, tak apa, tanya kepada siapa yang ikut, insya-Allah mungkin dia akan terbang lagi. Okay, kalau dia turun pun sikit sajalah untuk nak test balik kawasan swap zone tu. Baik tuan-tuan, itu saja Sifai, boleh tak? Boleh Sifai. Alhamdulillah. Saya lepas balik kepada Alhamdulillah. Koordinator. Koordinator pula. Mana koordinator? Okay, silakan Sifai. Betul lah ni. Betul lah. Alright tuan-tuan, jom kita lihat macam mana pergerakan indeks dolar. Okay, tuan-tuan, untuk indeks dolar seperti yang kita jangkakan pada minggu lepas, kita dapat lihat kenaikan pada indeks dolar. Tapi price action menunjukkan dia sedang buat mungkin 1, 2, 3 kali drive resistance, dan yang terkini kita dapat lihat price nak cuba break current resistance tapi tidak mampu dan berlaku rejection. Dan sekarang ni price memang junam kau-kau untuk dolar. Okay, indeks dolar dia junam kau-kau, dan pada intraday trade saya rasa ada satu lagi signal kat sini, double signal. Okay, signal yang kecil ni mana lah? Oh, saya mana tak lepas. Jadi signal yang kita kongsi pada minggu lepas, alhamdulillah dapat profit ya. Tapi ini untuk indeks dolar ini menunjukkan kita dapat bacalah pergerakan awal dolar bahawa yang dolar ni nampak gaya dia nak break lagi ke bawah. Dan adakah dia akan break lagi? So kita kena confirm lah pada pergerakan kali ni. So di time frame H1 kita ada detect satu minor support, dan minor support ni kalau ikutkan sudah break. So ini adalah safe. Tuan-tuan nak pastikan ini boleh connect, tuan-tuan nak entry. Bagi saya tunggu satu candle sell keluar daripada area-area ni selepas daripada candle yang sekarang tengah open di H1. Kayaknya dia keluar satu lagi candle sell, candle kapit, tuan-tuan boleh instant sell. Maksudnya tuan-tuan boleh tengok kat USD di belakang, tuan-tuan boleh buy. Kalau USD di depan, tuan-tuan boleh sell disebabkan oleh pergerakan indeks dolar ni. Cari mana apa yang sedang trending. Dan next target bagi saya dia boleh sampai ke kawasan support dalam yang ni saya tanda pada minggu lepas, tak padam lagi, 97.7 dan 97.6. Kat sini insya-Allah dia boleh retest. Jadi kita kena tunggu sell signal. Mungkin dia bertahan bentuk dalam candle H1, mungkin dia akan buat pattern rejection sikit, mungkin dia akan buat correction naik sekejap untuk test balik kawasan resistance ke atas ni. Okey, kawasan ini kawasan support. Kawasan support, dan bagi saya resistance dia masih belum ditest lagi ya. Saya buang yang result yang sebelum ni. Dan kat sini mungkin dia akan turun, dia akan buat pergerakan head and shoulder kat sini ya. Dia akan sambung turun. Ini kalau dia nak turun secara lambat, tapi kalau nak turun sekejap mungkin dia akan buat correction wave secara perlahan naik. Ada candle sell kat sini, dan ini trendline, tuan-tuan boleh tanda siap-siap tempat yang dia nak reject tu. Mungkin di time frame lebih kecil, tuan-tuan boleh nampak. Sekiranya dia break, kat sini kita akan cari peluang sell lah apabila dapat berlaku breakout tu. Right, next target kita di kawasan yang bawah ni, di dalam 97.7 hingga 97.6. InsyaAllah bagi saya sekiranya dia boleh break lagi ke bawah, maksudnya US dollar akan menghadapi masalah besar. Mungkin dia akan cuba untuk retest balik ke dalam 96.5 dan 96.4. Ini boleh dikatakan minor support, dan major support kita pada 20 pada 95.2 dan 95.1. Kat sini area major support. So berhati-hati dalam trading macam biasa, dan tengok macam mana price action ni bergerak lah. Sekarang ni kalau tuan-tuan saya nak bagi signal buy pun tak berani, sebabkan oleh ini baru satu candle reject dan masih belum close. Kita kena confirm dulu pergerakan dia supaya kita boleh masuk market dengan orang kata apa, dengan keadaan yang dengan penuh
confident dan juga dengan kurang risiko lah, terutamanya yang penting kita nak kurangkan risiko supaya market kalau market lawan arah kita tak hilang begitu banyak duit lah banding dengan kalau kita entry secara rawak. Boleh tak? Boleh sangat. Hati-hati nah. Ui. Hati-hati. Pandai tu. Alright, dan seterusnya kita akan tengok Golda. So untuk Golda pada H1 intraday trader kita beri signal untuk sorry, kita sambung ke untuk weekly candle. So weekly candle kita dapat candle rejection pada 1 2 3 minggu lepas pada 7 Mac. Dia naik cari previous high 2069 dan dia sell. Dan dia buat sell sampai sekarang. So adakah sell ni akan jauh? Bagi saya ini adalah satu sell yang mungkin jauh. Mungkin dia nak test balik kawasan high volume area di 1793 kalau tidak frame weekly, kerana apa? Kerana dia di sini ada rejection double top yang kita panggil di frame daily. So double top di sini. Double top biasanya dia akan cari kawasan major support lah di sini 1674. Tapi saya tak boleh kata lah sebab gold ni kalau dia tengah trending tu lain macam dia pergi. Dan untuk daily sebenarnya kita kena tengok weekly ya. Weekly sebab ini candle rejection evening star di kawasan resistance. So untuk trader gold biasanya yang memodal besar biasanya dia dah layer sell lah kat sini. Dan pada minggu ni nampak gaya macam dia nak turun lagi. Masih merah dan hari ni masih Selasa. Awal mungkin orang kata terlalu awal untuk kita predict harga tu turun. Apa-apa pun kena tengok minggu depan. So minggu depan kalau sekiranya kena kapit macam ni terbentuk, insya-Allah dia akan turun lagi kan Sifat? Kalau ikut SOP kena kapit. Tapi ni time weekly lah, lambat kita nak tunggu. Dan di time daily apa yang kita nampak sini standard variation yang kita selalu sebut. So apabila dia trend line kat sini, trend line breakout dan ini correction wave lah di time frame H4 tak silap. Hati-hati. Terbaik. Dia tak ikut dia lah tu habis dia. Untuk gold di time frame H4 kita dapat lihat satu pattern rejection yang sangat-sangat besar. Yang mana ini adalah head and shoulder kecil dan ini kalau ikut komen kan ini adalah head dia besar, head shoulder left dan shoulder right yang telah confirm terbentuk. Dan seperti yang kita remind, kita tandakan neckline sudah pun terbentuk dan tuan-tuan boleh cari setup sell. Bagi saya setup sell adalah yang terbaik sekiranya ada rejection di trend line ni ya, trend line neckline ni. Jadi mungkin dia tak berlaku pada H4 kali ni, mungkin H4 pada satu lagi akan datang, dia akan test dengan shadow mungkin dan kalau ada satu candle rejection kat sini, sell, tuan-tuan boleh letak entry sell dengan confident lah. Dengan stop loss yang nipis. Tapi sekiranya kat sini reject trend line ni, dia break dengan body, mungkin dia nak test balik area resistance ataupun di kawasan shoulder right kat sini sebelum dia sambung buat penurunan. Apa-apa pun trend nampak gaya macam di H4 lah. Di time frame weekly sampai H4 ni nampak gaya dia nak turun. Right? Dan kita nak tengok balik kenapa kita tanda trend line kat sini. So trend line kat sini disebabkan kita menggunakan line chart. Okay, line chart tuan-tuan nampak kat sini ada 1 point yang bersentuh, 2 point, 3 point. So untuk line chart yang terbaik adalah kita gunakan 3 point yang bersentuhan untuk kita tandakan line tu valid. Macam kita tengok live, kita selalu ajak sebelum ni fair, Dan apabila line tu sudah break macam ni, memang sudah break, sekarang kita hanya perlu tunggu pullback ikut line merah pergerakan ni. Right, mungkin di time frame H1 ataupun di time frame kecil kita boleh standby lah. Jadi untuk kenaikan mungkin akan berlaku buat kenaikan sementara dan kat sini ada satu area, orang kata area supply area di sini. Nampak kena engulfing. Ini satu area pertama dia kena berlaku rejection ataupun maksimum bagi saya dia boleh pergi adalah area-area sini. Nampak kena buy. Right. So 1928 maksimum dia bagi boleh naik lah. Sekarang dia close atas 1928
Ini menunjukkan gold mungkin dia akan test balik kawasan resistance. Mungkin di area atas ni lah. 1963. 1966. Ke sini baru dia akan cuba untuk turun semula. Boleh Sifat? Boleh sangat sebab. Right, time frame lebih kecil scalping untuk buy. Bagi saya lebih baik kita fokus sell. So time frame di M30 M30 tuan-tuan boleh tengok trend line dia macam ni. So sell area dah sampai ni. Right, kalau tuan-tuan ikut trend line ni, tuan-tuan boleh sell, instant sell. Mungkin dia cari kawasan support di area 1897. Tapi stop loss tuan-tuan di atas shadow ni lah, di atas 1917. Sekiranya dia break 1917, menunjukkan pergerakan ni dah tak valid. Alright, dia maksudnya trend line sudah break, mungkin dia nak cari buat kenaikan sementara. Alright, fair boleh. Dia nak test guys. Gaya dia nak secara keseluruhannya kita tengok. Suka dia semua. Keseluruhannya. Tengok gold memang sangat-sangat lemah. Cuma time frame lebih kecil ni nampak gaya sudah berlaku satu retest. Mungkin dia akan reject sekejap. Overall nampak lemah di time frame delay, di time frame weekly. Semua nampak pelemahan pada gold. Jadi tuan-tuan sekiranya nampak peluang untuk entry tu, dipersilakan entry. Dan jangan lupa letak stop loss. Kerana kalau sekiranya tuan-tuan dilibas, kita tak ada modal lain untuk tuan-tuan trade. Dilibas. Jadi saya akan pass ke C4F pula. Okey, terima kasih C4F untuk pair yang orang kata pada saya pair ni nanti ramai tu kan. Golda. Okey, so saya akan sharekan tuan-tuan untuk skrin kita yang kita buat minggu lepas tuan. Apa jadi? Alhamdulillah buka-buka tu biru, alhamdulillah yang biru saja. Yang merah kita kena cerita juga yang merah kan. Mana boleh cerita biru semua tu kan. Okey, so kita akan review apa yang kita ada bagi sini untuk minggu lepas pada hari Khamis, Yaumul Khamis. So alhamdulillah Yaumul Khamis tu. Yaumul Khamis bes. Ramadan tiba Ramadan. Okey, so alhamdulillah dalam hati-hati stop loss kita letak tuan-tuan. So dia respect trend line yang kita buat. Maka dia naik dan kena TP. Tapi dia boleh pergi 700 juga ke resistance yang lebih kuat. So alhamdulillah rezeki kita sampai 8.6% pun dah bersyukur kepada Allah SWT. Tahniah hang tak ikut. Kita close, kita mana dah habis ini. Untuk rugi kita close. GBP AUD hampir kena stop loss, hampir tuan-tuan. Tapi dia naik. Hampir dia naik dan tibai BE. Apa tak BE dah dapat ada profit sikit, okey? Tu dia naik ke no? Nampak macam boleh naik candle besar sebab ni. Dia akan cari area swap zone ni. Selalunya insya-Allah. So tuan-tuan berfikir dan tuan-tuan buat keputusan untuk nak hold ataupun tidak. Boleh entry lagi boleh entry tu. Boleh kita re-entry. So saya akan closekan, okey? So GBP USD alhamdulillah stop loss. belum sempat kena BE kita stop loss alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Allah ajak kita suruh berhati-hati. Pokok kita dari minimizekan risiko kita betul sebenarnya. Minimizekan risiko alhamdulillah, okey. So tahniah pada yang ikut. Tahniah ikut. Betul saya kata kena berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati ni maksudnya tuan-tuan letak BE. Berhati-hati kalau tuan-tuan dah kena take profit kan, kata alhamdulillah, betul kata buat ui okey, so hari ni saya rasa seronok nak buat pair yang dekat Finbiz tu, yang mana kita tengok pair paling kuat yang saya nak buat euro. Pair euro paling kuat. Memilih kan, nampak macam ni, milih. So kita akan buat euro apa yang ada, apa semua euro kita buat. Ada euro. Euro, okey. So, kita akan buat euro AUD. Apa yang berkaitan dengan euro, kita akan buat. Okey? InsyaAllah. Ini apa hal macam ni. Okey, sebelum apa-apa tuan-tuan, kita clearkan dulu chat. Okey. Kita mula balik, kita refresh balik. Jadi kita buka untuk daily. Saya nak tengok daily lebih mudah lah kita nak pasti pergerakan dia. Okey, untuk kita nak entry DH4, tuan boleh lihat kat sini. Nampak dah tuan-tuan, dia turun. Dia tak test lagi sini tuan-tuan. Berhati-hatilah tuan-tuan .
Kalau keadaan macam ni, kena hati-hati. Dia akan naik test apa ni, dia turun tu dia akan test juga area sini. Itu maksud saya. Jadi tuan-tuan kena hati-hati dan tuan-tuan kena faham bahawa area sini lambat laun dia akan test juga. Dia akan test balik, so dia tukar balik kepada garisan dan tuan-tuan cari area high volume ataupun area support yang valid. Area sini lah paling cantik ataupun area sini. Okey, boleh tuan-tuan tandakan saja. Ini area yang akan dia patah balik dan dia akan sentuh. Bila? Tak tahu. Tak tahu sampai bila. Nah. Jadi untuk nak entry kita masuk ke H4 kan. Masuk ke H4. So insyaAllah area atas ni dia akan test juga macam mana jadi pun. Nampak ini candle besar kan. Jadi kalau candle besar ni selalunya kita galakkan untuk entry buy tak boleh Tetapi tuan-tuan kena lihat adakah candle ini sudah secah 50%. Macam mana tuan-tuan nak lihat? Tarik Fibo. Tarik Fibo. Hampir tuan-tuan, hampir tetapi belum cecah. Okey, hampir tetapi belum cecah. Untuk Fibo ni kita tandakan macam selalu saya cakap. Identity tandakan tuan-tuan, kita letak warna kuning. Contoh tuan-tuan warna putih pun tak apalah. Kita buang Fibo ni. Delete. 1. Lepas tu kita tarik Fibo yang kedua. Iaitu tak apa, tuan tarik macam ni tak kisahlah. Kita nak cari penentu dia saja. So dia sudah sampai level 161. Pada sebelum ni lah, break 100% dia sudah sampai level 161 dan sekarang sebelum sampai level yang seterusnya dia sudah patah balik. Okey. Untuk mencari balik 100%. Okey, tak apa. So kita nak tahu 50% dia dekat mana? Dekat area sini lah. Area sini. Okey, mana area yang kuat untuk dia nak bounce. Tuan faham kan kalau nak trade pakai banyak Fibo, double Fibo. Nanti bila kita akan cerita. Okey, so dapat 2 rate yang sangat mantap. Kepada saya sangat okey. Okey. So, macam mana tuan-tuan nak tentukan sama ada di batang gerak ini? Memang body dia besar. Memang body dia sangat-sangat besar tuan-tuan. Body dia sangat besar. Kekuatan sampai touch 50% tu ada. Tetapi sebelum dia touch, dia akan turun dulu untuk cari candle kapiat. Sini ada candle kapiat lah tuan-tuan. Kapiat lo. Dia alert tu. Okey. Nampak candle kapiat. Alright, satu supaya nak. Jadi nombor 2 cari lagi candle kapiat yang paling dekat. Iaitu nampak sini. Betul-betul dia main kat sini. So dia dah jumpa candle kapiat. Untuk candle kapiat ni, candle kapiat lah tuan-tuan dia akan kemungkinan untuk mencari candle kapiat ketiga sebab dia ada 2 candle kapiat adalah sangat tinggi. Lepas tu yang seterusnya. Okey. Macam mana tuan-tuan nak entry? Bila jadi macam mana tuan-tuan nak entry? Boleh ke aku buy ni? Bila aku buy lagi dia jadi sell block kan? Okey. So macam mana tuan-tuan nak buat? Bila tuan-tuan nak buat keadaan macam ni, tuan-tuan kena tukar dia kepada line chart. Confidentnya kamu, yakinnya kamu. Alright? Confident kepada satu. line chart. Confident nombor 1. Alright. Okay. So, tuan-tuan tengok pastikan resisten dengan support tu adalah valid. Ini valid support. Ini juga valid resisten. Ini resisten belum lagi valid. Nampak? Resisten dia tak valid lagi. Menunjukkan dia nak naik atas masih boleh tuan-tuan. Masih boleh. Jadi bila saya tengok keadaan macam ni, tanpa rasa membuang masa lah. Kalau pada saya lah tuan-tuan, saya akan terus buat entry. Yakinnya kamu. Okay, saya akan entry untuk buy. Saya tahu, jangan lagi, bahaya, tak apa. So, kadang-kadang saya ni takut nak loss entry. Jadi saya entry buy, saya letak kemungkinan dia akan pergi ke swap zone. Okay, dan stop loss dia di bawah candle besar ni, yang kapit bawah ni. Kalau kena stop loss tak apa tuan-tuan, nak buat macam mana? Trading memang macam tu lah. So ini saya boleh bagi tahu dia akan naik lagi insya-Allah. Sebab ini area BE, betul area candle kapit yang saya letakkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab resisten terbentuk di sini adalah belum kukuh dan belum kuat lah. Okey, jadi kemungkinan untuk dia nak naik lagi tu memang ada. Memang boleh. Okey. Kalau siapa rasa sama dengan saya tu boleh ikutlah. Tak sama jangan ikut ya. Boleh ke sangat-sangat ke tak sangat-sangat? Boleh hati-hati. Tapi BE jangan lupa tuan-tuan, level saya tandakan ni BE BE insya-Allah tuan-tuan selamat Boleh sebenarnya cuma kena belanja tu tuan-tuan lah. entry lah, fikir apa? Ya.
So Euro CAD. Nampak? Entahlah Euro makin kuat dia buy saja. Payah saja. Confident tu. Tu bahaya tu. Okey, bila keadaan jadi macam ni, macam mana pula tuan-tuan nak tengok? Weh, ini mana ni kan? Dia membuat satu, kalau tuan-tuan perhati, macam tu lah. Kita boleh tarik trendline tau. Dia jadi satu trendline yang sangat cantik tu. Sekejap Dia kecil kali kalau ada puncak lain. Okey. Tuan-tuan lihat ni. Cantik trendline dia sebenarnya. Mana sebenarnya? Cantik. Memang rejection ke Fair? Memang rejection tu tuan-tuan. Tapi correction dia ke bawah untuk kemungkinan dia nak break ni ada. Tuan-tuan, ada. Momentum kuat tu Fair ada reject. Betul. Momentum sangat kuat sebenarnya kan. Sebab tu trendline kalau kita lihat. Lepas Euro kan tengah strong ni. Ya, sebut Itu masalah tu. Saya backup tu. Euro tengah strong tu untuk dia nak break tu ada. Tapi rejection ni kuat sangat ni. Tetapi dia punya rejection momentum. tu normal lah. Normal lah. Standard lah sebab kan. Berapa peak je lah nak reject. Betul. Tetapi momentum dia tu ada. Sebenarnya. Momentum untuk naik dia tu ada. Sebagai contoh macam ni lah. Momentum. Candle momentum Kita tengok lagi nampak ni candle momentum. Dapat tuan-tuan, kita boleh baca daripada history. Bukan daripada history. Okey, nampak bila masa dia akan reject, bila keadaan dia macam ni kita boleh cubalah kita cari Kita cerita kata sebenarnya perbagaikan senario dia ni. Kita perbagaikan senario sebenarnya, kita perbagaikan cari pun sebenarnya yang mana boleh seakan-akan sama, kita cuba kan sebenarnya tengok kan. Kadang-kadang repetition benda ni. Kita lihat tengok tu. Betul tak? Lebih kurang sama nampak. Bila jadi macam ni, dia keluarkan satu candle yang besar macam tu sebenarnya. Maka break sampai ke atas, dia cari area atas, resistance yang atas. So keadaan dia mungkin macam tu, mungkin akan jadi macam tu. Tetapi risiko tetap ada. Tuan-tuan kena faham risiko mesti ada. Tapi kalau nak confident, kena breakout ke atas dulu lah. Betul. Kalau nak nombor stand, mana boleh. Ya, you need to understand and breakout, maka insyaAllah dia akan naik. Kena tunggu breakout. Okey, jadi apa yang boleh kita buat adalah tuan-tuan label resistance yang kukuh, yang kuat 1, yang kuat 2, yang kuat 3. Okey, yang kuat 3. Jadi bila keadaan macam ni, kita tengok, kita tukar kepada delay semula. Apa tuan-tuan kita buat? Nampak? Okey, ni sini dia buat satu turun baru kan. Jadi macam mana tuan-tuan, kita tarik Fibo. Tarik tuan-tuan, tak apa. Jangan takut. 50 kat mana tuan? 50 petir apa dah? 50 petir tu 50% dekat sini. 50 petir. Okay, 50 petir. Misteri mencari petir. Ada, okey, kita samakan dia bagi cantik sikit tuan-tuan samakan dia, tak apa. Alright, samakan dia, tak apa. Okey. So tuan-tuan lihat rejection berlaku pada 50%. Bermaksud rejection ni kuat tau tuan-tuan sebenarnya. Kuat. Betul sebenarnya. Rejection ni tu agak kuat tu sebenarnya. Okey, buang. Saya nak tahu level 50% yang kita tanda level 50% sekejap. Okey, kita tukarkan dia kepada green. Green mana kan? Putih. So, yang ni sama juga. Kita mesti pelik benda saya buat ni. Dia dah sampai 161.8, maknanya kuat Kuat rejection dia. Tetapi dia punya kawasan juga kawasan resistance yang kata apa sebenarnya yang belum ditest tu sangat-sangat ni. Jadi tuan-tuan kena ambil risiko untuk nak entry bahagian macam ni. Kalau lebih baik untuk isi macam Sifai kata, tuan-tuan kena tunggu breakout. Dia break trendline, tuan-tuan boleh entry terus, tak payah fikir. Tetapi untuk keadaan yang macam ni, kalau tuan-tuan nak entry juga takut loss entry, takut loss entry. Sebab euro yang kuat ni tuan-tuan sekarang ni, CAD duk ranking ke berapa? Check balik. Sekejap saya buka Finbase CAD belakang sekali. Belakang sekali tuan-tuan, tapi semua benda boleh berlaku sekali mata sebenarnya, dia boleh berubah saat Jadi terbaiknya adalah tunggu rejection. Kalau tunggu dia breakout, rejection pula breakout, maka dia akan naik. Tapi ni saya tak mau bagi miss entry. Siapa yang ada duit lebih boleh tahan tuan-tuan. Ini valid tuan-tuan. Valid tau. Ya Allah, kalau dia break, tu ini jauh sangat tuan-tuan kata, sibuk jauh ni. Okey, tak apa tuan-tuan tengok ni. Kedai kapit ni kan, tuan-tuan letak bawah sikit pada kedai kapit tu pun tak apa. Okey. Yang penting ada ratio dia cantik. Boleh kan Tulis Fai? Boleh. Ni confident yang tuan-tuan, tapi siapa yang nak lebih baik ni saya tak tulis lah.
Yang mana ikut left ni nak lebih baik tunggu breakout. Breakout ni lagi better entry. Maksudnya saya buat satu tanda lah, kalau nak lebih baik mesti tunggu breakout. Faham Okay, insyaAllah saya pass sahabat saya. Alright, terima kasih Jufur F atas analisa yang diberi. Jadi kita akan lihat pair tadi sebab sekarang dah lagi 1 minit dan pukul 9 mungkin ada tuan-tuan nak entry. Sama-sama kita lihat lah pair mana yang sedap. So untuk gold mungkin pada yang entry pada rejection dah boleh sedia untuk TP disebabkan oleh rejection satu candle. Dan bagi saya untuk breakout macam saya kata di pair tadi euro out. So untuk euro out tadi mungkin kita kena tunggu dia breakout dulu. Sama dengan gold baru kita boleh buy. Euro out. Euro out Tapi overall kita tunggu dia reject. Mungkin kat sini tu, Okay, TP situ dulu. Kalau berlaku breakout mungkin kat sini dia boleh retest. Sekiranya dia berlaku rejection memang dia tak mahu nak break, ada dia buat base kat sini. So kalau tuan-tuan nak tahu buat base macam kalau tak, tuan-tuan boleh tengok dekat sini dekat sini contoh base. Okay, banyak candle kat dalam tu dan dia tak mampu break kawasan resistant. So dia sampai saja dia buat rejection. So sama juga kat sini kita nak cuba tengok pergerakan base. Ini baru satu candle yang candle saya keluar. Adakah ini solid? Bagi saya belum. Saya suka tunggu pattern lah. Maksudnya bila ada pattern mungkin dia buat base kat sini. Sampai kat sini kan. Dan apa gaya dia tak mampu break kat atas tu, tuan-tuan boleh entry dengan selamat. So stop lah tuan-tuan, atas ni shadow. Dan entry kita cuba target kawasan support sebab kita nampak di time frame lebih besar. Gaya dia macam nak turun. Hati-hati ini kalau ini secerita kalau kemungkinan sell. Tapi kalau kemungkinan buy, macam mana nak buy? So buy dia kena breakout ke atas. Jadi untuk time frame H1 tak ada entry, M30 tak ada entry, just kita nak share macam mana pergerakan yang kita cuba tengok. So kalau ada pergerakan breakout, maksudnya di sini dia buat lower low, kat sini dia buat higher low. So dan dia punya higher high kat sini dia lagi tinggi daripada yang sebelum ni. So tuan-tuan nampak dia punya macam ada kecerunan nanti. So bila ada kecerun ni kita boleh jangkakan price akan naik. Maksudnya dia akan buat higher high daripada yang ini, daripada yang support. So high high kat sini kita akan cuba entry stop loss kita nipis. Mungkin untuk entry kita akan cuba stop loss jauh sikit lah. Mungkin di bawah support dan apabila dah untung tu kita terus letak BE lah supaya mungkin dia sekadar reversal kecil sebab time frame besar ni kita nampak dia macam not sell. Time frame besar nampak nak sell, mungkin dia naik tu hanya sementara. Dan ini nasihat saya lah. Kalau tuan-tuan rasa setuju, tuan-tuan boleh follow. Trade at your own risk. Right. Untuk minyak, hari ni tak buat minyak guys. Minyak lupa kita. Minyak lupa, tak apa, saya akan sama buat minyak. Siapa kenapa tahu kenapa lupa minyak? Apa? Sebab kita tak makan nasi minyak kawan kita. Oi. Tak aja. Dia lupa. Okey, untuk minyak kita dapat lihat di daily candle ada candle kapit. So apabila ada candle kapit di sini, kita dapat lihat ini sell, buy, sell. So dalam kata lain drop, rally drop di time frame kecil dan di time frame kecil sini terbentuk lah. Kita nampak lah tadi di time frame besar kita nampak dia rally, base, drop, base dan drop. Di time frame kecil H4, H1 lebih kukuh kot, kita akan nampak head and shoulder. So pattern ini chart pattern lah. Chart pattern di time frame lebih besar dia akan buat bentuk bentuk candle pattern. Di time frame kecil dia akan bentuk chart pattern. So di dalam chart pattern ni nampak gaya dia sudah turun. So untuk ni sebagai ulang kaji lah. Ni macam tak ada entry lagi. Untuk entry saya lebih gemar untuk cari entry sell disebabkan oleh ini kawasan support yang sudah pun break dan ini mungkin satu retest, tapi saya lebih gemar tunggu trend line. So trend line kita akan buka line chart kita akan tandakan ini mungkin dia akan sampai kat sini. Ini paling ekstrim.
Mungkin trendline kat sini pun dia akan reject. So dua kemungkinan lah trendline. Tapi kalau kat sini insyaAllah dia akan berlaku lagi satu major sell. Tapi di time frame di H1 ni mungkin dekat area sini dia akan naik sebentar. Dia akan naik sebentar kat sini, baru dia akan sambung buat penurunan. Okey. Okay, tuan nampak macam tu, saya lebih cenderung nak kata dia nak sell lah sebab dia dah break lower low. So sini ada sini neckline dia. Neckline dia. Retest pun sudah complete sebab nampak neckline dia tu. Okay, base. Dia buat kawasan support yang kedua dan dia sudah pun retest. Walaupun dia tak retest 100% tapi ni boleh kata satu retest di area support. Apabila berlaku retest, dia terus drop dengan kuat dan dia break kawasan support di sini dan di sini. So, bila break kawasan support, kita lebih cenderung untuk katakan price untuk turun lagi dan kita cuba cari setup sell untuk minyak. Dan next target kita, mungkin kita akan target kawasan support resistance. Dari kawasan support yang strong. Okay, support yang strong di 93.1 dan juga 92.3. So area sini kita jangkakan price boleh patah balik. Dan area sini penting, sekiranya dia touch kat sini, saya jangkakan dia akan melantun balik, melantun untuk buat pullback. Tapi sekiranya dia close dengan satu candle body yang mampu break kawasan support ni, dia akan pergi turun lebih jauh ikut time frame lebih besar. So time frame lebih besar kita dapat lihat tengok di H4 ini solid sell Cepat kan solid sell kan. Nampak sangat je boy. Ini rejection kuat ni. Dan bagi saya fokus tak sell. Sekiranya dia mampu break 94 ni, bagi saya suka lah. Ni nak kata kosong tu susah lah sebab tapi dalam previous support, previous resistance ni boleh lah kot 84. Okay, daripada sekiranya break 94, dia pergi 84 macam tu lah, $10 dia akan keluar. Okay, saya jangka sampai 92-94 ni, kalau dia turun lagi lah, izinkan Tuhan dia turun lagi. Kat sini kita akan cuba fokus buy dengan minimum entry. Okay, minimum stop loss lah. Stop loss minimum. Mungkin ratio kita boleh dapat cantik lah, supaya besar sikit lah kita bagi. Okay, 805 pip. Stop loss kita 172 pip. Ini ratio kita 4.68 ni sebawah 1. Dahsyat lah tuan-tuan. Dan tuan-tuan rasa okey. Ini bagi saya ni trading, saya punya signal untuk time frame H4 lah. Tapi bagi saya lambat lagi nak test. Jadi untuk scalping kita boleh confirm tunggu price reject di trendline yang kita tandangkan di H1 tadi. Fokus di time frame lebih kecil, M30, M15 semua boleh buka. Dan kat sini bagi saya ini first entry. Tuan-tuan boleh letak layer lah set kat sini. Dan juga mungkin ini di time frame M15. Di sini adalah kawasan supply di sini, mungkin dia boleh sampai maksimum. Stop loss kita sekiranya price reject di kawasan resistance atas ni. Saya suka letak stop loss di atas kawasan resistance yang terdekat, sebab kat sini bagi saya kalau dia break atas ni, dia buat high. Apabila buat high, maksudnya dia ready untuk buat kenaikan. Kita akan cari setup buy. Lupa saja trading setup saya. Jadi sekian perkongsian saya untuk minyak dan juga untuk gold tadi. Jadi saya akan pass ke C4F untuk buat 1-2 analisa ataupun macam mana. Okey, so kita akan buat satu lagi C4F, satu lagi je. Satu lagi cukup. Tak diskon tak ya? Dah ada diskon lah. Okey. Okey tuan-tuan. So euro juga. Macam mana saya kata euro, saya buat euro lah. Euro CHF. Okey. Tapi kali ni Sifat tak nak buat euro Sifat. Pula. Nak buat pair paling lemah pula. Pair paling lemah pula. Boleh Sifat. Dipersilakan. Kan. Pair paling lemah adalah CAD, saya buat CAD satu. Ni CAD tadi. Okey. So, dia kata CAD paling lemah. Dia kata. CAD JPY. Kan saya kata dia kata. Okey, jadi bila nak selamat diri lah tu. Okay, so macam mana tuan-tuan tengok tu? Ya Allah, dia punya bantai tiba, Masya Allah, macam tu jadi Tuan-tuan, ini tuan-tuan,
Kalau dia sampai maksimum tuan-tuan standby sell, dia nak curi, dia nak turun lah tu. Sekejap tuan-tuan kita lihat dulu. Kalau daily pun kita tak boleh nampak, kita kena pergi weekly. Okay lah. Okay, kejap saya nak tengok. Dia pernah tak? Oh, dia ada sejarah dia, ada sejarah. Okay, so sejarah dia, kita tengok tuan-tuan, area yang paling max dia boleh pergi. Sini, yang logik lah kan, logik. Sini pun dia boleh pergi sebenarnya. Tapi ni terlampau jauh sangat lah. Jadi, kita tanda maksimum yang dia boleh pergi. Dan area yang dia berada sekarang ni juga adalah area kuat sebenarnya, area resistance yang kuat sebenarnya. Okay, ni di weekly tu tak jauh lah cerita dia. Okay, so di sini pun area, ya Allah, support yang betul-betul padu tuan-tuan, padu sangat ni. Okay, kita tanda juga di weekly. Okay, so kita akan convert balik kepada H4. Wah, punya jauh lari ya. Sebab kita nak tahu kita nak tahu yang terdekat. Okay, tak apa, macam tu. Alright, so kita dah tahu, kita dah tanda. Ni ada satu rejection. So, rejection ni, bila tuan-tuan lihat, tuan-tuan kita tak perlu ambil banyak pun tuan-tuan, ambil 50% je. Tak jangan ambil banyak sangat, ambil 50% je. Tak perlu ambil bawah tu kan. Bawah tu kalau tuan-tuan nak ambil pun boleh. Ambil 50% je, sampai sini je cukup. 50% je, pun dah cukup baik, okay? Okay. So, macam mana tuan-tuan, saya kat sini tuan-tuan, saya tulis entry cell. Saya tulis entry cell. Okay, reasonnya macam saya bagi tahu tadi, 50% dia insyaAllah dia akan sampai. So kita letak TP yang kita tandakan tadi. BE 50% ni tuan-tuan jangan tinggal. Ni kena tanda, terutamanya area 50% ni tuan-tuan jangan tinggal. InsyaAllah dia akan test 50% dulu. Stop loss kan tuan-tuan. Letak di atas level 100 ni. Lebih selamat macam tu. Nah, terus bagi signal juga Sebab apa ada rejection dan juga bila kita tengok. Kalau tuan-tuan betul-betul nak letak stop loss yang betul-betul kuat, sebenarnya kena letak atas lagi tau, atas sini. Atas sini, ini lebih selamat lah sebab sini kan lebih selamat. Tetapi tak apa tuan-tuan, kita letak atas sini. Tetapi tak apa tuan-tuan, kita letak atas tu. Lebih selamat kan sebab apa, kalau kita tengok di weekly, atas ni dia akan sampai juga nanti kan, tapi benda jauh lah. Kalau tuan-tuan yang mana kata ada duit lebih, tahan atas insyaAllah. Lebih selamat, kalau tak, di sini pun dah okey tuan-tuan sebenarnya nak patah balik. Nak break itu pun sebenarnya susah kan, by 200. Kalau dia break tak ada rezeki kita, okay? Tapi ini menunjukkan salah satu rejection yang pada saya dah kuat lah sebenarnya untuk dia nak patah balik. Yang dah kuat yang sangat kuat. Okay, so ini je lah signal yang boleh saya bagi untuk hari ini sebenarnya. Ya. Terima kasih SFF. Tuan-tuan, insyaAllah kalau ada peluang tuan-tuan boleh entry lah ikut apa yang SFF katakan tadi. InsyaAllah. Di supaya kita di hujung rancangan SFF. Alright, so terima kasih tuan-tuan yang sentiasa bersama dengan kami. Terima kasih kepada penaja. Okay, so mana ada kontes yang disediakan Grab lah tuan-tuan. Mana ada grup Telegram yang disediakan, masuklah tuan-tuan. Okay, jadi kita di hujung rancangan simpan yang baik daripada Allah. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kami ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Belum lagi, okay. Kami kita boleh ucap lagi. Betul, insyaAllah. Kita ucap 2 kali supaya kita meriah kan Nah, jadi supaya kita ni yang baik daripada Allah SWT, kepada kita akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.